akan masuk pada topik yang cukup penting dalam kertas 2, iaitu rumusan. Rumusan merangkumi 30 markah. Okey, 30 markah. Dan markah ni merupakan markah yang cukup penting dan juga kita kategorikan kepada pelajar mudah untuk mendapat markah ini. Pelajar hanya perlu tahu cara menjawab dengan betul. Okey. Baik, rumusan kalau kita lihat, kita terbagi kepada 4 perengan. Perengan pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan ni kalau kita rujuk, dia merangkumi 2 markah. Okey, 2 markah. Perengan kedua pula ialah isi tersurat. Isi tersurat dan perengan ketiga ialah isi tersirat. Okey. Baik, kedua-dua perengan ini merangkumi, kalau kita tambah, merangkumi 16 markah. 16 markah. Okey. Biasanya pelajar digalakkan untuk menulis 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5 dan juga 2, 6. Okey, kehendak kita ialah biasanya 6, 2. Tapi hari ini kita akan buat perubahan sedikit di mana kita akan buat 7, 3. Kita akan buat isi 7, 3. Ini untuk membantu pelajar untuk mengekalkan 16 markah ini. Dan perengan terakhir iaitu perengan keempat adalah bahagian kesimpulan. Kesimpulan kalau kita rujuk, kita akan dapat 2 markah untuk kesimpulan. Okey. So inilah 4 perengan yang cukup penting dalam rumusan. Baik. Kita lihat dulu topik utama kita. Okey, topik utama kita ialah tentang cara-cara menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannya. Okey, cara-cara menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannya. Baik. So kita tahu cara-cara ini merupakan kata kunci fokus utama kita dan cabaran merupakan kata kunci fokus sampingan kita. Okey. So baik, yang ini menjaga kesihatan diri. Cara-cara menjaga kesihatan diri ini merupakan isi tersurat. Isi tersurat. Manakala cabaran untuk melaksanakannya merupakan isi tersirat. Okey. So, isi tersurat dengan isi tersirat memainkan peranan yang penting ya, macam juga kata ya. Isi tersurat terdapat dalam petikan dan isi tersirat pelajar perlu berfikir dan berikan jawapan. Baik. So, cikgu gariskan isi-isi tersurat yang terdapat dalam petikan ni. Tapi ingat ya pelajar, dalam setiap rumusan, pelajar kena tahu bahawa isi tersurat dengan isi tersirat sekurang-kurangnya dia akan beri 8 hingga 10. Kerja kita ialah cari minimum 8 tersebut. Okey. Baik. Kalau kita lihat isi pertama ni. Okey. Isi pertama berada di sini, iaitu kesedaran. Okey. Bahawa tubuh sangat memerlukan penjagaan. Ini isi pertama. Okey. Isi pertama. Isi kedua, cara kita menjaga kesihatan ialah mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan. Ini isi kedua kita. Okey. Baik, isi ketiga kita ialah kita mestilah sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan berkala. Kesihatan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 3 kali setahun. Ini merupakan isi ketiga. Dan juga yang cukup penting, biasanya guru pernah bagi tahu bahawa salah satu cara menjaga kesihatan ialah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey, kita harus mengamalkan pemakanan yang seimbang. So di sini kita dah dapat 4 isi utama. Baik, sama dengan So 4 isi yang utama kita dah lihat ya. So kita akan lihat isi ke-5, 6, 7 dan 8. Isi ke-5 kita boleh lihat pada ayat pertama, iaitu kita perlu melakukan senaman 2 atau 3 kali seminggu. Ini isi ke-5 kita. Isi ke-6 ialah amalan minum air kosong, merupakan juga salah satu cara untuk kita menjaga kesihatan diri. Okey. Isi ke-7 ada di sini. Nampak, rakyat Malaysia hendaklah mengamalkan senaman yang konsisten. Okey. Baik. Isi ke-7 dan isi ke-8 yang cukup penting, iaitu rehat dan tidur secukupnya juga merupakan salah satu cara untuk kita mengekalkan kesihatan. So di kat sini kita pun dah ada 4 isi. So total semuanya kita dah ada 8 isi utama, isi tersurat.
Bila kita dah cari 8 isi tersurat, pelajar perlu mula menulis pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan juga kesimpulan. Baik, sekarang cikgu tunjuk dengan kamu bagaimana untuk menulis isi tersurat, isi tersirat, kesimpulan dan pendahuluan juga. Kita akan mulakan dengan perenggan pertama iaitu bahagian pendahuluan. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu kamu ialah ini adalah soalan dia. Okey, iaitu cara-cara menjaga kesihatan diri. Okey. Baik, kalau kita lihat di sini, cikgu dah kata cara-cara merupakan kata kunci dan ini merupakan kehendak soalan isi tersurat. Cabaran pun merupakan kata kunci. Yang kedua ni merupakan kehendak soalan isi tersirat. Nampak? Perkara pertama, bila kita nak buat pendahuluan, kita ada dua cara, iaitu satu, petikan membincangkan, yang kedua, rumusan membincangkan. Baik, bila pelajar yang menggunakan petikan membincangkan, dia mesti tulis perkara pertama, petikan membincangkan. Perkara kedua, nampak cara-cara ni? Okey, kata kunci pertama kita mesti diubah kepada sinonim. Kepada sinonim maksudnya sama maksud. So, pelajar boleh tukar kepada usaha-usaha, cara ni tukar pada kaedah-kaedah, cara ni juga boleh tukar pada langkah-langkah. Okey, dan selepas kita tukar, kita masukkan kehendak isi tersurat iaitu menjaga kesihatan diri. Okey, perkara kedua dah habis, perkara ketiga dah habis. Pelajar perlu berikan keterangan iaitu keterangan dari segi masa, tempat dan juga golongan. Okey, so pelajar boleh pilih iaitu petikan membincangkan usaha-usaha menjaga kesihatan diri dalam kalangan masyarakat, sebab petikan ni banyak membincangkan tentang masyarakat ataupun kita boleh kata di negara kita. Okey, baik, so ini salah satu cara. Baik, kebanyakan pelajar kita sekarang suka menggunakan rumusan membincangkan. Sama juga, rumusan membincangkan, tukar kata kunci pertama, lepas tu tulis kehendak soalan, okey, isi tersurat, lepas tu salin, lepas tu saya ulang balik, salin, kehendak kata kunci isi tersirat dan juga kehendak soalan isi tersirat, iaitu untuk melaksanakannya. Okey, nampak? Cabaran untuk melaksanakannya. Salin bulat-bulat. Dan jangan tukar kata kunci isi tersirat. Okey, jangan tukar. So, kita akan dapat rumusan membincangkan usaha-usaha menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannya. So, dekat sini kita dah dapat 2 markah. Okey, jangan guna dua-dua guna salah satu saja. Okey, guna salah satu saja. Selepas habis menulis pendahuluan, kita akan mulakan dengan perenggan kedua iaitu isi tersurat. Baik, pelajar boleh tulis 7 isi. Okey, 7 isi dengan cara yang senang iaitu kita boleh gabungkan menjadi 2 isi menjadi satu ayat dalam ayat majmuk. So, kita boleh ambil salah satu cara menjaga kesihatan diri. Saya ulang balik Okey, salah satu cara. Nampak tak kata kunci kita? Cikgu tak guna apa yang cikgu tukar, iaitu cikgu bagi usaha-usaha. Cikgu tak guna usaha-usaha dekat pendahuluan tu, cikgu tak guna yang sama cikgu guna arahan soalan. Okey, so guna salah satu cara menjaga kesihatan diri. Ini adalah kehendak soalan isi tersurat kita. Okey, baru cikgu bagi isi pertama. Lepas tu cikgu buat isi kedua, isi ketiga. Lepas tu di samping itu, isi keempat, isi kelima. Seterusnya isi keenam dan isi ketujuh. Baik, di sini cikgu ada bagi penanda wacana. Okey, penanda wacana. Baik, penanda wacana itu adalah sesuatu yang kita kata bebas. Maksudnya pelajar nak gunakan pun boleh. Kalau pelajar tak nak gunakan pun boleh. Kehendak dia lah, suka hati dia. Okey, tapi kalau kamu rasa cikgu saya tak nak guna penanda wacana, mesti dimulakan dengan subjek ayat tersebut. Isi tu mesti ada subjek Isi tu contohnya kalau kita ambil isi kelima kita, kita perlu melakukan senaman 2 atau 3 kali. Kita perlu melakukan senaman 2 atau 3 kali. Kalau kita lihat isi kelima kita, iaitu kita perlu melakukan senaman 2 atau 3 kali seminggu. So, nampak kita ni dah merupakan subjek. Kita tak perlu penanda wacana ni, kita boleh terus tulis kita perlu melakukan senaman 2 atau 3 kali seminggu, dah boleh mendapatkan kita markah. So subjek dekat situ adalah kita, nampak? So kalau pelajar tak nak guna penanda wacana, pastikan kamu ada guna subjek Baik, dah habis isi tersurat. Perenggan ketiga kita ialah isi tersirat. Isi tersirat ni perkara yang cukup penting. Nampak ni kata kunci.
isi tersirat. Tolong mulakan dengan kata kunci isi tersirat. Okey, dan guna nampak cabaran untuk menjaga kesihatan diri bagi isi pertama, lepas tu samalah selain itu isi kedua dengan isi ketiga. Okey, so bila kita gabungkan dua isi menjadi satu ayat, biasanya 7 isi tersurat, 3 isi tersirat. Mudah untuk kita mendapat markah yang penuh. Dan kita tak perlu risau. Biasanya cara ini akan bantu pelajar tulis dalam lingkungan 120 patah perkataan. Okey, dia mesti akan berada dalam lingkungan 120 patah perkataan. Tak perlu risau. Okey, habis perengan ketiga kita. Baik, kita masuk pada perengan terakhir. Perengan terakhir iaitu bahagian kesimpulan kita. Baik, kesimpulan mesti ada 7 benda untuk membantu pelajar mendapat 2 markah. Baik, perkara pertama yang pelajar perlu tahu ialah dia mesti ada penanda wacana. Okey, iaitu kesimpulannya. Okey, perlu ada penanda wacana kesimpulannya. Okey, perkara kedua, dia mesti ada pihak. Siapa pihak yang kita nak bincangkan? Sebab apa? Kita nak bagi cadangan dengan harapan. Yang ketiga, kata bantu. Nampak dekat sini ada banyak, so gunalah satu. Keempat, kata kerja. Okey, kata kerja yang ada. Kita bagi positif atau negatif. Kalau soalan kita positif, berilah kata kerja positif. Kalau soalan kita negatif, berilah soalan negatif. Okey, diikuti tema, kata hubung. Okey, nombor 5 tema, nombor 6 kata hubung dan nombor 7 adalah harapan kita. Contohnya, kesimpulannya semua pihak perlulah. Okey, perlulah. Okey, kita tengok balik soalan kita. Okey, kita tengok balik pada soalan kita di mana soalan kita hendak menuliskan tentang cara-cara menjaga kesihatan diri. So kita nak guna yang ini, menjaga kesihatan diri. So kita tulis, okey, kesimpulannya semua pihak perlulah mengamalkan kesihatan diri. Okey, perlulah mengamalkan kesihatan diri. Okey, dah bagi tema soalan. Okey, agar ataupun supaya. Okey, agar atau supaya, agar bagilah harapan kamu yang positif agar dapat menghindari daripada penyakit. Okey, cuba ulang balik. Kesimpulannya semua pihak hendaklah mengamalkan menjaga kesihatan diri. Okey, cara menjaga kesihatan diri agar menghindari daripada penyakit yang berbahaya. Tanda nota. So di sini kamu akan dapat 2 markah penuh. Okey, 2 markah penuh. Okey, so ingat dia mesti ada 7 benda. Penanda wacana, pihak, kata bantu, kata kerja, baik kata positif atau negatif berpandukan pada soalan, tema kita, kata hubung dan harapan. Okey, so kita akan dapat 2 markah penuh. So di sinilah cikgu berhenti kita kata cikgu berhentikan rumusan cikgu di sini dan kita akan habiskan topik kita hari ini. So cikgu harap dengan ni kamu boleh dapatkan 30 markah kamu dengan mudah. Okey, sekian, terima kasih.